tahun dalam daun pisang. Ah, apa tu? Rampas. Jadi kalau rampas si lemak macam tu, dia tak boleh nak dobit. Katalah dia memang, kalau bahasa rampas, bila bahasa rampas kan, dia memang dah rampas dan nasi lemak tu bukan makan pun, ditabur bagi ayam. Jadi istilahnya dia telah membinasakan dia. Jadi tempoh dia ambil tu dengan dia bagi ayam, basi jadi basi apa, berapa harga pasaran hari tu? Kalau dengan hari tu, kena bayar harga tu lah. Qimah tu. Ya. Harga semasa. Kalau macam nilai tu Ustaz, sentimental value tu macam mana? Adakah terpulang pada barang orang yang punya tu ke atau Macam mana sentimental? Benda lah. Kalau benda yang katalah benda tu pada saya bernilai. Pada saya lah. Nilai. Oh, Barang saya punya. ya. Ustaz rampas. Ya. Macam mana kita nak Letakkan harga tu. ya, adakah terpulang pada si yang punya atau si perampas? Dia bagus soalan tu. Dia kaedah masalah tu yang dia guna bahasa Arab tu qimah. Tu qimah ni dia market price. Dia bukan atas individu price. Tu sentimen, harga sentimen lah. Jadi maksudnya pada kita benda tu sangat berharga lah. Mungkin saya mak bagi, suami bagi, isteri bagi yang ni kenangan lama-lama, jadi mana ada misil yang boleh ganti lah. Kalau tu pada kita yang ni kau kena 4 juta pun aku tak puas hati ya. Tapi kalau ikut dengan harga tu, market price dia mana ada 4 juta. Tapi pasal dia ada masalah sentuhan kejiwaan sikit, jadi kita cas dengan jiwa-jiwanya sekali. Okey. Cas dengan jiwanya sekali. Jadi tak ada tu. Kaedah dia yang tu tak ada. Maksudnya tak dinilai itu untuk diperharga. Market tu bahasa qimah tu yang Islam orang putih dia memang tajam bahasa tu, market price. Harga pasaran tu rasa saya tak tajam nak kan. Harga pasaran dia market price. Dan market pun mana yang the highest market price. Daripada tempoh dia ambil dengan sampai tempoh rosak. Bukan tempoh dia bertaubat, tempoh rosak barang. Pasal salah dia ketika barang tu masih ada, bila barang dah tak ada, dia dah tak salah dah dekat barang tu, cuma berdosa tetap ada. Jadi harga market price dalam tempoh digunakan barang yang rampas tu. Ni. Tak habis nasi lemak. Market price kalau kata dulu nasi lemak harga 2 kupang. Lah ni mana ada nasi lemak 2 kupang? Kalau kata dengan lauk tu sekarang RM2. RM2 lah dia kena bayar. Market price. Nasi lemak tak dobit dengan api. Mana rasa nasi lemak dulu dengan ni tak sama. Santan dulu air tak sama. Tak boleh. Dia istilahnya tak boleh jual beli salam. Jadi tak boleh lah. Nanti aku ganti balik nasi lemak kau 200 bungkus. Tak boleh. Pasal dia bukan benda misli. Pasal dia tak dobit tu pasal masalah dia tak boleh jual beli salam. Benda misli mesti boleh jual beli salam. Tu dobit. Itulah fake ni bila dia ada asas ilmu tu. Kita boleh jawab boleh tak boleh. Pasal dia dah bagi panduan tu. Dia punya guideline tu kan. Apa yang boleh tak boleh. Saya jawab. Lain. Itulah dia memang senjata ni disebab larangan, dia boleh buat undang-undang larang. Tapi istilahnya harta orang tetap harta orang. Cuma dia atas larangan dan berbahaya atas keselamatan. Jadi istilahnya kerajaan kena panggil orang tu, cuma atas rampas jadi hak milik, tak betul pasal dia tetap harta orang. Cuma atas budi bicara dan keselamatan dan undang-undang yang ada, jadikan dia simpanan ataupun lego kat kerajaan lah. Sekarang yang ni dah dikira sebagai illegalnya barang mengikut law kita. Jadi awak tak boleh simpan nanti jadi masalah lain. Apa-apa permasalahan senjata api awak yang mula-mula dituju. Jadi awak jadi suspek lah, apa-apa kes pembunuhan apa susah awak ni. Jadi kita bagi suggestion kat awak jual pada kerajaan lah senjata awak ni. Nak sayang tengah mana langsung, bagi suggestion kat dia. Kalau nak sedekah kat kami lagi bagus. Katalah macam tu Jadi kaedah dia tetap harta orang ialah harta orang. Dia tak ada istilah rampas ambil awak balik ada itu je. Pasal apa? Awak telah menyimpan barang larangan, jadi kami telah rampas dia pasal awak telah menyimpan barang larangan. Kerajaan Malaysia bukan undang-undang Islam. Itu ayat-ayat yang kena kata. Satu,
Pasal kadang-kadang ada orang kata macam ni. Kalau Malaysia pasal dia pasal yang ni pun atau ilmu sesat yang telah diajarkan. Dia kata, kalau tak betul takkan kerajaan Malaysia buat cara hukum tak betul. Itu ke? Tak seperti yang bila kerajaan Malaysia buat betul. Kerajaan Malaysia bukan maksum, bukan Nabi dan Rasul. Jadi mesti nilai balik lah tu yang kita belajar kitab yang original ni. Apa yang sebut tu, yang ni lah akan jadi panduan pada kita untuk lihat muamalat betul, fasid ataupun sahih tu. Maksud saya jawab soalan? Itu tak? Kena soalan tak? Okey. Jadi, bunga rampai pun kalau ikut nisbah harta dia, kalau kata dia rampas bunga rampai nak buat bunga rampai lain orang lain formula, betul? Berapa bunga daun pandan banyak mana ni nak bagi wangi lah kan. Jadi dia nak sebut daun bunga rampai tu pasal berapa peratusan bahan yang digunakan untuk membuat bunga rampai tu tak dobit. Walaupun tak pakai api. Bunga rampai bukan pakai api, tapi berapa kapasiti nisbah barang-barang yang dicampur. Berapa persen. Pula tu bunga rampai tu dah berapa hari. tak sama. Pula tu musim panas ke musim sejuk. Musim kemarau ke musim dingin. Susah dobit. Bila susah dobit, tak boleh jual beli salam. Tak boleh jual beli salam, tak boleh lah dengan misli, jadi dia kena kimah. Boleh. Ataupun minyak wangi. Kita nak minyak wangi macam ni, macam mana? Bukan misli ke tu? Tak boleh, tak misli. Kimah. Pasal aku nak sama macam dulu lah. Mampu cari. Mana sama, mana tahu. Kalau boleh tahu bahan, boleh sebut ni, boleh terdobit. Macam mana pun bila melibatkan api, tak boleh juga. Dia memang tak sama. Bukan senang nak tiru dengan bau yang sama. Melibatkan api tak boleh. Walaupun boleh hasil sama sekalipun, dia bila dah melanggar syarat, tak boleh. Untuk atas nama misli. Saya jawab soalan lain. Benda-benda yang sebenarnya bukan harta macam rokok, dadah semua tu tak masuk dalam. Dia istilahnya benda-benda yang haram, benda tu boleh muka lah. Tambah istilahnya yang arak kan. Macam mana pun kalau atas kitab-kitab yang mendetailkan bab tu, kalau macam katalah dia buat arak, dia simpan dalam tempayan ke apa ke, yang boleh curah araknya. Tempayan tu harta, tempayan tak salah. Jadi tak boleh katok tempayan. Kita geram dengan tempayan tu, kita hayun sekali. Susah tu. Satu dia nak, kalau saya ngaji dulu Datuk Guru dia sebut, dia pasal kitab ulama dia detail pasal kita semua tu akhirat esok cari pasal dia tu. Esok kira pasal kita salah dalam bab salah memang salah hak kita. Selagi hang tak tahu, hang duk nak kata orang salah, hang buat salah kat aku pula sudut lain, hang pula kena. Yang tak tahu. Jadi dari segi sudut katalah orang tu salah dari segi buat arak salah, tapi dari segi dia katok terbayar tu hang kena ganti terbayar aku. Yang salah arak tu kan terbayar tu. Yang tu kot dari segi disebab kesalahan tu lah. Yang saya ngaji tu Tok Guru sebut gini lah. Dia bagi contoh macam gitar tu. Memang gitar tak elok alat muzik. Waktu kita ambil gitar kita hempuk. Waktu kita cincang, bakar siap macam ni. Padahal plywood tu boleh lah buat tampung. Buat tampung dinding lubang kan. Tali dia boleh buat penyidar. Katalah gitu kan. Masih boleh dimanfaatkan tau. Kita habis cincang potong masuk mesin berancur terus lepas mampat terus. Katalah gitu. Jadi kena bayar harga bahan. Dia bukan harga gitar. Harga bahan tu. Kayu apa ni? Tali-tali apa? Kalau kena mahal dia orang cari juga tu. Satu kalau yang salahnya bila dijadikan alat muzik haram. Jadi kalau tidak, melainkan kalau istilahnya benda tu memang tak boleh nak dijadikan benda yang halal. Jadi yang tu memang tak boleh lah buang. Macam mana pun kalau arak ni, kalau arak yang campur bahan-bahan tak boleh. Kalau arak tu memang istilahnya masih natural punya arak, biarkan tempoh tertentu dia akan boleh jadi cuka, tak boleh tumpah kan. Nisbah tu jadi kena ada undang-undang penjagaan dan kawalan supaya jangan digunakan tu undang-undang lah, boleh buat benda tu kan. Kuarantinkan tempat ni jangan masuk ni, melainkan selepas tempoh dia berubah jadi cuka baru boleh masuk. Kalau tak boleh. Yang ni kawasan kuarantin. Tak boleh masuk. Masuk cas salah. Boleh dicas membuat benda haram. Katalah dia dianggap sebagai kesalahan. Jadi buat undang-undang tu lah. Jadi asal nak sebut
Yang benda salah, salah. Yang ni benda yang tak salah tu tak boleh nak dirosakkan. Kalau apa seumpama tu lah. Hari tu pun kita sebut rampas macam katalah orang ambil harta kita dalam rumah dia. Bila dia tak ada, kita nak masuk rumah, kita memang boleh ambil kereta tu. Tapi bila nak masuk rumah dia berkunci, berpagar apa, kita katok kunci, pecahkan pintu, pecah tingkap pintu kau pecahkan tu, kau kena bayar pula. Itulah. Ada benda kita boleh ambil. Tu kalau ikut jangan buat sendirilah. Lebih baik lapor kat mahkamah selesaikan, gunakan kuasa mahkamah untuk pergi ambil barang tu. Dan memang kaedah perundangan pun, kalau kita tak sebut Malaysia pun, barat memang macam tu dah. Dia mesti ada waran tu. Bila ada waran, kerajaan lah akan respon. Pasal surat kuasa tu ada. Mula tu kalau dah ada surat kuasa, apa gaduh pecah-pecah, tunjuk je ni. Macam, ya policeman, this is my badge. Apa-apa. Bila kan antara nak apa spot check kat rumah ni. Kata ada barang ilegal. Alat kami pun dapat mengesan. Ada satu. Katalah macam tu punya proses. Jadi dapatkan surat kebenaran tu, masuk. Ambil apa yang sepatutnya boleh ambil. Kalau yang bukanlah. Okey, terima kasih. Saya jawab soalan. Ada lain? Jadi kalau tengok dia sebut bab WhatsApp ni, walaupun simple tapi dia punya permasalahan tu kalau faham elok-elok, luas tu kita punya fahaman tu, dan kita boleh counter apa yang sepatutnya kena counter, yang itu dah salah dari sibak pengurusan, sama ada pengurusan individu, kumpulan atau buat kerajaan dengan apa dan sebagainya. Benda yang salah nak ukur dia, itu yang kita belajar bab tauhid tadi. Rasul mengajar mana dia yang benda khafiyah, benda yang ni dihukum salah tak salah, akhlak ni fadilah tak fadilah, kena tengok situ. Nabi dan Rasul lah mengukur, dan kita baca ni atau apa ulama dah ambil huraian daripada Quran hadis, apa dia sepadan yang ni mengikut kawaid fiqh Syafi'i. Kalau ikut ke depan ni, dia ada bab nama syubhah. Dia masih ada istilah macam rampas lah, tapi bukan rampas. Ada sikit macam rampas. Satu dia sambilkan syubhah ni. Kalau dia syubhah ke depan lah. Habis, tak ada lah soalan bab tu ni. Tak ada, kita kenal sikit je boleh tak? Baca lagi panjang. Jangan lu. Macam mana dia? Sorry. Terlupa soalan yang pertama. Dah jawab yang kedua, yang satu lupa. Adakah mestinya diselesaikan dengan mahkamah? Kalau ada kerajaan, memang kaedah dia mahkamah. Bila tak ada mahkamah, kita orang Islam, apatah lagi sama Islam, walaupun mahkamah tak ada, inilah kaedah kita menyelesaikan. Khususnya kalau kita dah ada salah dalam bab-bab macam ni, kita nak taubat. Walaupun mahkamah tak buat keputusan, inilah kaedah kita nak jadi orang baik, nak taubat. Syarat ni hendaklah disempurnakan untuk sahkan taubat. Pasal taubat yang ni, dia termasuk bab mana? Bab hak anak Adam yang wajib kita kembalikan benda mazlum, benda yang dizalimi daripada hak anak Adam. Hak Allah yang kita, dia bukan hak Allah lah, pasal dia hak atas benda kan, rampas. Jadi tak rampas, berdosa, salah, langgar peraturan tu hal. Tapi hak anak Adam yang kita ambil tu, yang mana wajib pulang, kena pulang. Walaupun mahkamah tak mengeluarkan surat atau arahan atau buat apa-apa perbicaraan dikenakan dari kesalahan kita, nak taubat dah, nak jadi orang baik dah, tahu tak benda ni salah, apa kaedah nak taubat, mesti ikut prosedur syarak. Walaupun mahkamah tak bagi hukum, kau nak jadi baik, kau pergi jumpa orang yang kau rampas, selesaikan apa permasalahan yang kita tak faham ni. Jadi adakah mesti diselesaikan dengan mahkamah? Mesti itu tidak, tapi kaedah syarak, inilah kaedah nak jadi baik. Kalau kau dah buat salah, kau nak taubat. Jadi start mulanya kita minta maaf dulu lah. Mulanya Belum kita nak bertaubat, okey. mestilah minta maaf dekat orang yang kita ambil. Dari segi kita menyesal apa tu dengan masalah tu cantik dah. Cuma bila dia hak anak Adam, dia takkan sah taubat itu melainkan dengan kita kena istilahnya raddul mazalim, mengembalikan apa kezaliman yang ni dalam bab harta benda, khusus dalam bab rampas, yang hak orang telah kita ambil ke milik kita, yang sepatutnya dipulangkan. Pulangan tu baru sah taubat. Menyesal dah berhenti tak buat benda salah tu dah cantik dah. Cuma dia masih belum selesai dan masih ada istilah
tersangkut lagi, masih belum apa yang sebut, tak clear lagi dalam permasalahan dosa ni, melainkan dengan selesaikan tanggungjawab sama ada misli itu yang arsyu itu, harga ujrah misli. Jadi kalau kata mahkamah tak keluarkan sekalipun arahan macam ni, kita dah faham apa yang patutnya salah, nak taubat, ambil jumpa, minta maaf, tu satu hal. Waktu yang mana yang kena pulang ni pulang, bersedialah untuk pulang tu. Kalau agak-agak apa nak sebut macam mana, kalau katalah umur pun tak tahu, pergi mengaku dulu salah dulu, apa-apa memang jamin nak bayar, sekurang-kurangnya dah ada macam tu. Walaupun kemampuan nak bayar tu tak ada lagi, pasal nak bayar upah misli banyak tu, katalah nak bayar tu market price pula, harga mahal. Untuk supaya terjelas benda itu, sekurang-kurangnya kalau katalah tak boleh bayar, katalah kita mati, mudah-mudahannya lembutlah hati orang yang kita pernah buat salah tu, untuk dia memaafkan di atas apa yang kita tak selesaikan lagi. Dia pun kata orang ni nak jadi baik dah, memang dia salah dulu, tapi aku pun tak sampai hatilah nak kirakan dia. Udahlah tu, udahlah, aku pun tak pernah kira dah dengan dia, aku pun dah lupakan masalah ni. Tapi baik dia, dia taubat dengan aku salah, baiknya dia. Mudah-mudahan dapat ampunan. Baris mesti Ya. Jadi antara yang nak diselesaikan, antaranya sebelum tu harta pusaka yang ditinggalkan, harta-harta dia, memang yang tu kalau ikut asal hukumnya wajib. Kalau tak ada tu, antara kaedah terbaiknya adalah dengan waris yang tolong selesaikan bagi pihak dia. Ya. Itulah dobit misli tadi lah. Kalau tu katalah dia rampas motor yang expire, contoh, ada lagi motor yang expire lah ni jual. Adakah itu masih misli lagi macam hak dulu? Kalau ada benda, kalau katalah misli, kalau ada misli, bagi hak misli lah. Ya, betul. Pasal ujurah misil ni, dalam kes-kes benda tu masih ada dan dia masih pakai, benda tu pula masih boleh dipakai, cuma dah susut nilai, baru ada tu. Oh tak, dia kalau ada hak tu, dia kena pulang lah hak tu. Yang tu memang dia tak boleh bagi misli. Pasal kaedah dia, misli ni hanya akan berlaku jika yang tu jahanam dan rosak. Selagi ada hak lama, dia memang tak akan ubah pada misli. Ni mesti pulang juga hak lama. Dan nilai yang rosak. Dan sewa yang sepatutnya kena bayar dalam tempoh sampai hari itu. Tu kata nak mampu buat kerja rampai, agak senang. Nak tobat susah, Okey, macam ni, kalau dalam proses tu, kita macam tak ada pilihan, kita dah pergi mahkamah. Jadi kita tahu kalau kita kat mahkamah tu kan, Kalah. putusan tu kan bukan menyelebai pihak. Okey. Macam mana putusan? Itu satu hal lain. Itu mahkamah yang Pasal mahkamah dia akan, kalau asal kaedah kita dalam syarak, mahkamah dia akan menghukum mengikut prosedur penghakiman. Jadi masalah saksi apa-apa kawan ni pula bangkang pula, kata dia mana pula harta aku. Bila mahkamah tak mengeluarkan apa-apa arahan, maksudnya memang atas istilah hubungan sosial dan kemasyarakatan, bila mahkamah kata tak sabit salah, kita tak bolehlah gedi-gedi nak tuntut juga nak ambil barang tu, tak boleh. Macam mana pun ada bab disiplin ilmu yang kena faham macam ni. Kalau apa-apa kes dalam mahkamah, katalah mahkamah tak sabitkan kes disebabkan prosedur penghakiman yang tak cukup saksi dan sebagainya, kerana tu dibuang kes, katalah itu, ditutup fail, buang kes. Bila buang kes ni seolah-olah macam membela pihak yang bersalah kan. Dia bukan membela, pasal mahkamah dia mesti menghukum mengikut prosedur. Baik. Bila mahkamah menghukumkan tak bersalah, itu bukan boleh dia menghalalkan benda yang haram. Jadi maksudnya mahkamah dia menghukum berdasarkan prosedur penghakiman. Macam mana pun, tuan badan dia tahu sebenarnya dia di pihak benar atau di pihak salah. Mungkin dia tak nak malu di kalangan publik, dia bagi kes dia menang katalah itu, memang dia engkar supaya tak orang tersebarkan keaiban dia. Tapi bila dibalik tabir, gunakan bahasa gitu,
untuk dia jadi baik, tak dapat, tidak, kau mesti pulang dengan apa yang sepatutnya kena bagi pulang kat dia. Walaupun mahkamah tak keluar ke arahan itu, tapi tak ada nak jadi baik, kau dah tahu itu hak siapa, ada rasa bersalah, tak maulah, kau memang beriman selesaikan tu sebelum berlaku pada hari yang tak manfaat harta dan anak pinak. Lepas tu bab-bab macam ni dia balik pada beriman. Orang beriman baru boleh selesaikan kes macam ni. Dan memang situ keadilan Islam tu. Pasal mahkamah dia akan menghukum berdasarkan prosedur. Prosedur perbicaraan kan, dakwa-dakwi, mudda'i, mudda'i, tu pun ada bab bicara dia tu. Kalau dia nak sebut bila mahkamah beri keputusan, kalau ada dengan prosedur hukum, satu hal lah, kalau yang salah memang salah lah kan. Tapi kalau kata tak salah, benda tu memang salah, tapi mahkamah dengan sebab tak cukup, dia telah hukum tak salah, itu tak menghalalkan benda yang haram. Dan orang yang bersalah tu dia tak kata, ye aku menang, ye. Dia kata aku tak ada. Ya betul. Jadi sedarkan diri elok, kau nak taubat esok susah, kan tak ada jalan taubat kau, melainkan mesti kau pulang balik betul-betul. Ya tu. Ya. Dia rampas tu. Rampas maksudnya barang yang dulu punya berharga tapi sekarang dah tak berharga. Macam contoh diskirt. Dulu orang pakai diskirt, sekarang tak pakai diskirt lagi. Okey. Ataupun pensel pemadam. Macam mana nak tangani tu? Nak hilang, nak apa. Yang sekarang ni kalau kita pulang pun orang tak nak. Tak pakai dah. Tak pakai dah. Kalau kita nak pulang. Best soalan tu. Dia kaedah dia, Allah Ta'ala tak taklifkan kat kita apa benda yang di luar daripada pentaklifan tu. Satu hal tu prinsip lah. Dan apa yang kita dah buat salah, apa yang salah dicas salah, apa yang salah lah. Jadi walaupun satu masa dulu benda tu ada harga, sekarang dah tak ada harga, tapi barang tu masih ada. Dan itu kezaliman yang kita buat. Dengan kita pulangkan tu, kalau ikut, pulang je lah. Cuma atas susut nilai apa tu, yang tu memang kena bayar lah kan. Tapi dia kata, aku tak nak lah pemadam ni, aku nak lain. Lah ni aku nak pendrive. Katalah itu kan. Tak. Selagi barang benda yang dirampas tu masih ada, memang itulah yang dipulangkan. Pasal itulah kezaliman yang dia buat. Jadi hantarkan balik kezaliman tu kepada tuannya. Nisbah dia jadi berharga tak berharga tu lain pasal. Itu bukan tanggungjawab dia. Macam mana pun bila dia ada macam tu, susut nilai tu dia kena bayar. Sekarang dulu ada nilai pensel. Sekarang dah tak ada nilai. Jadi berapa susut nilai tu dia kena bayar. Dan sewa tu lah teruk masuk. Macam itulah prinsip istilah ganti rugi dalam bentuk tu lah. Tapi owner tu sendiri dia tak boleh kata aku tak nak. Dia tak boleh bahasa aku tak nak. Cuma dia boleh cas di atas susut nilai dan ujrah misli yang kita dah belajar dulu, yang tu yang dikenakan untuk itulah imbalan di atas tempoh yang terlalu panjang yang menyebabkan tak bernilainya barang itu. Macam diskit apa tu lah. Yes. Dalam kes yang realitinya, syukurnya kalau jabatan-jabatan mak je hantar balik. Ya. Dia buat rancangan dengan nilai macam mana balik. Dengan benda kezaliman yang dibuat tu. Itulah kalau faham tu, ya. Ya. Dia pun tak nak lah kan. Ya. Macam mana pun asal hukum dia memang istilahnya pulangan dengan kaedah tadi tu. Kalau katalah pulang pun dia pun tak nak. Jadi bersedialah untuk bayar apa yang sepatutnya kena bayar dengan tuntutan ujrah misli dan susut nilai tu. Jadi kalau kata mahkamah tak tuntut pun, kalau kita nisbah ada kesalahan tu kita nak taubat, anggarkan berapa sepatutnya kena bayar itu dengan kadaran dulu. Lah ni berapa kena bayar. Kalau katalah satu disket berapa. Kalau katalah RM50 pun bagi RM50 lah untuk satu disket. Itulah bab kerajaan tu yang ada. Kalau kita bagi pun dia tak mau terima apa kan. Itulah tengok siapa yang berwajib, yang sepatutnya itu kita ada responsible dengan dia. Tu yang nak taubat susah buat-buat tu. Macam kerajaan tu kita donate je lah dekat untuk penggunaan umum, pergilah ke masjid ke apa. Itulah dia kalau kerajaan macam mana kalau jabatan? Ya. Dalam
pasal peruntukan kewangan dia dalam unit, dalam bahagian tu. Jadi kaedah dia memang kalau ikut di mana tempat kita buat salah, di situlah kita selesaikan dia. Kaedah dia macam tu. Dia kalau yang jenis kita donate dekat masjid surau kan, sebagai ganti tempat tu, jika masalah asalnya kalau orang yang kita buat zalim tu, kita nak minta maaf tak boleh, nak bayar hutang tak boleh, saudara mara pun tak dikenal, nak cari pun tak boleh, nak identify dia. Macam mana? Barulah istilahnya buat kebajikan yang seumpama itu, hadiahkan pahala dia untuk dia, kita buat. Kalau esok dituntut pun adalah barang nak dibayar. Baru sampai tahap itu. Jadi kalau nisbah jabatan ni, jabatan tu pun dah tutup dah, tak ada dah jabatan tu pun. Akaun semua, katalah macam tu. Tapi kita memang ada salah dulu. Jadi buat apa kebajikan yang seumpama nilai yang sepatutnya kena yang kita belajar ni. Nak untuk taubat tu, bagi buat kebajikan tentang mana, niatkan supaya dia hadiahkan pada siapa orang yang ada hak kita atas dia yang kena bayar itu. Kalau andai kata ada esok, ya Allah jadikanlah ini sebab boleh bayar. Selagi dah nak bayar banyak mana, nilai lah tengok. Setimpal tak setimpal dengan apa kita faham, ujrah misil, barang kena hantar, lepas tu susut nilai dia, arsyu, kimah dia. Semua tu kena nilai. Selagi hati tak puas, macam mana? Buat lagi lah kebajikan sampai kita rasa yang ni kalau dia minta pun berbaloi lah aku buat. Itu kaedah kita nak taubat lah, biar banyak lah. Dia sampai ilmu skill tu masih ada, dan sampai hati kita dah tak berdebar lah. Memang ada kaedah-kaedah dalam hadis hajar itu, antaranya macam mana pun dia skill tu mesti ada. Dengan dobit ni, ujrah mislil tiang, berapa ujrah misil, berapa harga sewa ujrah, susut nilai, arsyu kimah itu yang sepatutnya kena bayar. Itu mesti ada ilmu di situ, mesti ada pandai. Okey. Ni kalau itu kita tak sambung lah, nanti insya-Allah buat syufa'ah. Kalau sikit bayangan apa dia syufa'ah ni. Syufa'ah ni lah asalnya benda kongsi. Motor akan kongsi kita jual. Jadi kita akan berkongsi dengan orang lain lah kan. Sikit soal. Pening tak? Pening tak? Apa hak kita sebagai rakan kongsi yang dia telah jual tanpa izin kita? Nak sebut situ lah. Itu yang dia panggil syufa'ah. Syufa'ah. InsyaAllah jumpa tu. Bukan syafaat. Syufa'ah. Dia ada istilah boleh ambil dengan kekerasan, benda dijual ke orang. Pasal kita rakan kongsi dia. Pasal dia jual pula tak maklum kat kita. Tengok semua. Silakan share kita sekarang dah tak siapa-siapa dah. Lain kepala, lain cara fikiran dan sebagainya. Kita ada hak untuk kita bagi duit kat dia. Sekarang kita paksa dia suruh dia jual barang yang dia beli daripada rakan kongsi kita tu. Ada bab tu ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.